Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara akan diadakan pada hari Khamis 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 29 Oktober 2020 di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pukul 8.30 pagi. Dalam siaran akhbar, Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan majlis seumpamanya juga diadakan serentak di masjid terpilih di daerah Blain, daerah Tutong dan daerah Temburong. Antara pengisian acara syarahan khas dengan tema bagi Majlis Perhimpunan Sambutan tahun ini membangun dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Urustia Jawatankuasa Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah memaklumkan dalam sama-sama mengawal dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Para jemputan, orang ramai dan jemaah yang hadir ke majlis perhimpunan tersebut hendaklah mematuhi garis panduan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, daftar masuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mendapat kelulusan kod hijau atau kuning, berudu sebelum ke masjid, surau dan balai ibadat. Dimastikan memakai sungkup muka, membawa tikar sembahyang bersaiz besar, mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan dengan menggunakan gel pen sanitasi, melaksanakan penjarakan sosial dan fizikal, elakkan dari bersalaman dengan jemaah lain dan tidak menghadirkan diri jika berasa kurang sihat. Sementara itu, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan perempuan adalah tidak dibenarkan hadir. Sementara itu, dikir Maulud Nabi Muhammad SAW terus bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Pelbagai pihak menganjurkan majlis seumpamanya, rombongan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis dikir Maulidin Rasul di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan Kementerian Pembangunan dalam sama-sama menyemarakkan lagi sambutan Maulidin Rasul SAW. Juga hadir Datuk Seri Paduka Aketeng Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Sementara itu, rombongan pedikir bagi Muslimah-Muslimah Masjid Daerah Tutong mengadakan majlis yang sama di Masjid Kampung Kriam, Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Hajah Nurzana binti Pengiran Haji Rosli, isteri Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Rombongan merupakan gabungan dikir Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong. Majlis dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama kelas-kelas bimbingan Muslimah Masjid Daerah Tutong. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB dan Bank Baiduri memperkenalkan kad jenama bersama terbaharu iaitu kad Visa Debit Royal Brunei dan kad kredit Bank Baiduri. Berucam semasa majlis perasmian kad tersebut, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi berkata, rakan kongsi dan kerjasama merupakan kunci pembangunan ekonomi. Dengan bekerjasama lebih rapat antara kedua-dua sektor swasta dan sektor awam, memahami nilai-nilai dan objektif antara satu dengan lain, boleh mewujudkan peluang-peluang percambahan idea. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menjelaskan, rakan kongsi yang berjaya memerlukan persefahaman, kerjasama serta bersama menghadapi cabaran dengan berkongsi empati dan pelan yang telus bagi mengimbangi usaha. RB and Baiduri are two strong, proud Bruneian companies with a track record of innovation, product development, and most importantly, serving the community. With a strong desire for these two iconic Bruneian brands to collaborate in digital innovation, the teams at RB and Baiduri
have created the all-new Royal Brunei Visa credit and debit cards. I believe that this launch creates the ultimate travel card in Brunei, offering a new way to earn miles on everyday spending and activities. Kad Visa Royal Brunei merupakan pembayaran jenama bersama yang pertama dan kad-kad pengembaraan di negara ini yang dilengkapi dengan teknologi pembayaran kurang kontak. Para pemegang kad akan dapat menikmati kadar menarik menerusi perbelanjaan harian seperti barang runcit dan seumpamanya 2 kali ganda apabila mereka menggunakan kad berkenaan di Pusat Perkhidmatan Pengguna Royal Brunei atau melalui dalam talian www.flyrb.com. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baharu dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 147 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 6 kes. 310 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,098 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 422 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 65,083 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. 8 buah premis perniagaan yang tidak mematuhi arahan-arahan dikenakan denda kompaun semasa operasi Merati yang dilaksanakan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Keseluruhan denda kompaun semasa operasi yang diadakan sejak 12 Oktober hingga 18 Oktober lalu berjumlah RM2,250. Semasa operasi tersebut didapati beberapa premis perniagaan yang telah dikenakan denda kompaun sebelum ini masih tidak mengikuti arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Antara kesalahan didapati ialah tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut serta establishmen kecantikan dan kesihatan dan tiada pemeriksaan suhu badan. Kementerian Kesihatan sekali lagi menekankan dan mengingatkan orang ramai, terutama sekali bagi para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya, terutama sekali memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan mereka memakai sungkup muka. Mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing. Sementara itu, para jemaah yang berada di kawasan masjid, surau dan balai ibadat juga disaran memakai sungkup muka dan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kontingen ke-17 negara Brunei Darussalam akan menyertai misi pasukan pemantau antarabangsa di Mindanao, Republik Filipina. Berita mengenainya menyusul selepas ini. Majlis Penyerahan Bendera Negara Brunei Darussalam bagi pegawai dan anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan pasukan Polis Diraja Brunei PPDB yang akan menyertai kontingen ke-17 negara Brunei Darussalam bagi misi pasukan pemantau antarabangsa di Mindanao diadakan di Dewan Serbaguna, Bolka Garrison pagi tadi. Penyerahan disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah ABDB
kepada Lieutenant Colonel Muhammad Fakhruddin Zuraidi bin Haji Ramli selaku Ketua Kontingen Negara Brunei Darussalam. Majlis diikuti dengan pemasangan lencana kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota kontingen yang terdiri dari 8 pegawai dan anggota ABDB serta seorang pegawai PPDB dijadualkan bertolak meninggalkan negara esok. Antara yang hadir, Duta Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Bagi penyediaan rangkaian data kamera pemantauan di tempat-tempat strategik termasuk pos-pos kawalan dan lapangan terbang antarabangsa Brunei di bawah projek penyelarasan sistem pengesan sistem pengawasan video induk negara Brunei Darussalam, kontrak National Surveillance Monitoring System NSMS Network antara Jabatan Perdana Menteri dan Syarikat Progresif Sendirian Berhad ditandatangani hari ini. Majlis penandatanganan berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Pelaksanaan projek NSMS Network akan mengambil masa selama 4 bulan. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Lieutenant Colonel Bersara Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Manakala bagi pihak Syarikat Progresif Sendirian Berhad ditandatangani oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, pengerusi syarikat berkenaan. Pelaksanaan projek melibatkan pemasangan kamera surveillance di tempat-tempat strategik bagi pencegahan jenayah. Seorang lelaki warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislaman berlangsung semalam di Kampung Jerudong. Rizaldo Perian Basbas berusia 54 tahun kini dikenali sebagai Saiful Rijal Basbas bin Abdullah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Mengikut statistik, seramai 293 orang dicatatkan memeluk agama Islam sejak Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 139 orang daripadanya adalah dari daerah Brunei dan Muara. Bersua kembali. Siapa sangka rumah asal yang pernah didiami suatu ketika dahulu oleh sebuah keluarga di kampung air kini menjadi rumah penginapan yang terkenal di negara ini. Dengan panorama menarik kampung air Kunyit Seven Lodge yang terletak di Kampung Bakut Berumput, Mukim Pramu, milik Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Abdul Rahman, memang menjadi sebutan bukan sahaja dalam kalangan penduduk tempatan, bahkan juga pelancong asing yang ingin merasa sendiri kehidupan di kampung air. Laporannya bersama kru Mojo RTB. Dream actually from my late grandfather who asked me come back home. In my dream for 2 years he said come back. Baiki rumah Dayangku, he said. I said oh okay, so it's time to go home. Impian untuk membina rumah sendiri di kampung air memang telah lama terpendam dalam diri Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Abdul Rahman. Tahun 2015 menjadi detik penting baginya apabila impiannya menjadi kenyataan dengan pembukaan Kunyit Seven Lodge yang terletak di Kampung Bakut Berumput. Baginya dengan mempunyai rumah sendiri di kampung air, ia dapat mengimbau kembali nostalgia suatu ketika dahulu. Sejak dibuka 5 tahun lalu, Kunyit Seven Lodge telah mencatatkan lebih 1,000 tetamu. Staying in kampung air could be different to other places because we are in water. We are not floating though, we're on stilts. So we wanted people to hear the sound of boats passing by. Look at the kids coming back to school from schools, yeah? Coming back from school, walking in their baju kurung and things like that. Oh, you'll be surprised, people on a bicycle. Where can you get people on a bicycle in a water village? But only in Brunei. So that's what we wanted to do, experience kampung air. Pengalaman menjadi pemandu pelancong memberi kelebihan kepada Dayangku Kamariah. Tetamu yang pernah menginap di rumah penginapannya bukan sahaja terdiri daripada pelancong asing, bahkan pelancong tempatan. We have people all the way from KB who comes in at 7 in the evening.
Yeah, they will come, change, not even bother showering, go for a walk. And then we head down to the community because Kampung Ayer is so big. So they will go, some with their torchlight, going in darkness right down to the other side to try some of the food. So I think the local villagers are so used to it. You know, walking across 5 villages across that side. Sebagai pengusaha, wanita ini juga berhadapan pelbagai cabaran. Meskipun sibuk menguruskan kunyit Seven Lodge, beliau juga terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan sehingga terpilih menerima anugerah Prestigious Awards bagi Women 2020 Entrepreneurship Summit Perspectives of the Global Women of Impact di Filipina. Pencapaian itu membuktikan penglibatan wanita dalam membantu masyarakat tidak boleh dipandang ringan. Kini, beliau mengusahakan 2 buah lagi rumah di Kampung Bolkiah. So I hope doing that, it doesn't make us, above others, but it shows us that hard work pays, and it's good that you work together with your community. But sometimes certain achievement you can't get, never mind. Don't get disappointed. Wake up, start all over again. And I also thank His Majesty for opening that bridge to Temburong. It gives access to people to understand different puak. But this puak is not only in Temburong. It makes you go and venture into Tutong. It makes you venture into Kuala Blight to see what they are. And you can also venture into us in Kampung Ayer. Kegigihan pengusaha wanita ini membuktikan apapun diimpikan pasti menjadi kenyataan dengan kesungguhan, keyakinan dan tawakal. Seperti peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyasarkan keluaran industri florikultur sebanyak 977,524 pohon dan 220,120 bunga keratan bernilai RM5.17 juta menjelang tahun 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, pelbagai usaha telah dan sedang dilaksanakan oleh jabatan tersebut. Ini termasuk menawarkan tapang kepada syarikat-syarikat yang berpotensi bagi tanaman hiasan melalui skim projek rintis dan penambahan kawasan. Bersama Rinawati Ringan untuk laporannya. Pada tahun 2019, nilai pengeluaran tempatan bagi industri florikultur secara keseluruhannya menurun sebanyak 2.49%. Nilai penghasilan bagi industri tersebut pada tahun lalu berjumlah 4.41 juta ringgit berbanding 4.5 juta ringgit pada tahun 2018. Kurang permintaan daripada orang ramai antara punca industri ini mengalami penurunan. Pengeluaran hasil tanaman berpasu meningkat dari hampir 690,000 pohon pada tahun 2018 kepada lebih 800,000 pohon pada tahun 2019. Pengeluaran bunga keratan pula mencatatkan penurunan dari 69,866 keratan pada tahun 2018 kepada 42,992 keratan pada tahun lalu. Bagi mendukung hasrat kerajaan untuk meningkatkan penghasilan, para pengusaha tempatan yang mencuburi sektor ini sama ada skala sederhana maupun secara kecil-kecilan terus berusaha meningkatkan pengeluaran. Para pengusaha percaya dengan semangat yang tinggi, potensi untuk lebih maju adalah cerah di sebalik persaingan yang dihadapi. Cara memperbagaikan lagi ataupun memperbanyakkan pengeluaran pohon-pohon tanaman hiasan yang boleh diguna pakai bukan sahaja di dalam landscape tetapi juga sebagai tanaman hiasan dalaman rumah sebagai contoh ataupun tanaman hiasan gantung, dan yang pada masa sekarang ini yang lebih popular adalah pemasangan taman dinding ataupun green wall. Jadi di samping itu untuk menampung permintaan ini, syarikat kami juga berusaha untuk memperbanyakkan lagi spesies tumbuhan-tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai tanaman hiasan lah. So ini dengan harapan
barangkali nanti dapat sambutan yang menggalakkan dalam negara dan sebelum ianya dilaratkan exposure ke luar negara lah bagi tujuan ekspor. Selama ini kami menumpukan pada tanaman yang indah dimakan ya, kita ornamental plant, tapi we try to diversify kepada tanaman yang boleh dimakan seperti herba, pokok buah-buahan seperti buah tin dan segala-galanya. So we try to diversify produk ini dan mungkin ini akan meningkatkan industri floriculture keseluruhannya lah. We have to keep update tanaman yang terbaik, tanaman yang terkini, apa yang popular di kalangan masyarakat, atau yang akan kami kami promosikan dan jual dan kami tambah nilai. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus melaksanakan pelbagai usaha bagi meningkatkan pertumbuhan keluaran industri florikultur. Antaranya, membantu para pengusaha menembusi pasaran ekspor seperti ke Australia bagi tanaman orkid dan meningkatkan inovasi produk-produk florikultur. Kerajaan sentiasa menggalakkan anak-anak tempatan mencuburi industri seumpama ini. Antara insentif yang telah diperuntukkan ialah melalui pelbagai skim kemudahan perusahaan bagi perkembangan industri ini. Laporan Rina Watiringan untuk berita RTB. Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan CPFTO melindungi pengguna dari amalan-amalan yang tidak adil termasuk mengelirukan dan membuat tuntutan palsu kepada pengguna. Perintah tersebut juga penting untuk menjadi pengguna bijak dengan mengamalkan hak-hak pengguna dan mempamerkan tingkah laku yang mendorong perniagaan dilaksanakan secara adil dan beretika. Budaya pengguna bijak itu dikongsikan semasa sesi taklimat bertajuk Menanam Budaya Pengguna Bijak di Negara Brunei Darussalam oleh Bahagian Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna DCCA, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi taklimat bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar mengenai Undang-Undang Perlindungan Pengguna dan hak mereka sebagai pengguna. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD, sesi tersebut memperkenalkan kepada pelajar tentang fungsi DCCA, Dasar Undang-Undang Perlindungan Pengguna di negara ini dan menunjukkan bagaimana para pelajar boleh menjadi pengguna bijak. Mereka juga mempelajari mengenai hak-hak pengguna melalui aplikasi telefon bimbit pengguna bijak jabatan berkenaan. Melalui sesi seumpamanya, DCCA berharap ia dapat memberi inspirasi serta memotivasikan pelajar untuk mengambil perlindungan pengguna sebagai bidang kajian. Dengan menanamkan budaya pengguna bijak dalam kalangan pelajar, DCCA berharap untuk melengkapi generasi pengguna baharu dengan pengetahuan, peralatan dan tabiat yang dapat meningkatkan penggunaan lestari serta pertumbuhan perniagaan yang beretika dan adil ke arah mencapai ekonomi yang dinamik dan mapan selaras dengan salah satu matlamat Wawasan Negara 2035. Lebih 3,000 buah keluarga terpilih dalam kajian tenaga kerja peringkat kedua. Bahan beritanya menyusul selepas ini bersama bahan berita lainnya. Kembali selepas ini. Aplikasi mudah alih Transport BN. Klik ikon Vehicle License Renewal. Log masuk ke akaun e-Darussalam Auda. Pastikan kenderaan Auda dilindungi insuran bagi tempoh lesen kenderaan yang hendak diperbarui. Maklumat insuran harus dikemaskini oleh pihak insuran ke dalam sistem pengangkutan darat yakni SPD sebelum mengisi nombor pendaftaran kenderaan Auda. Klik Next. Pilih tempoh pembaruan dan pilih butang By Post atau At Branch dan klik Next. Pastikan keterangan adalah betul serta terkini. Klik Submit. Klik Make Online Payment. Pembayaran dibuat menggunakan kad debit atau kredit sahaja. Jika Auda memilih by post, lesen kenderaan akan dihantar ke alamat Auda dengan charge tambahan RM3. Dan jika Auda memilih at branch, bolehlah mengunjungi kaunter cawangan JPD yang dipilih. Pembaharuan mengambil masa 3 hari waktu bekerja. Pakailah aplikasi Transport BN. Berita seterusnya. Kajian Tenaga Kerja KTK 2020 peringkat kedua bermula hari ini
19 Oktober hingga 15 November 2020. KTK 2020 melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga terpilih di seluruh negara. Menurut siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, temu duga dilaksanakan menggunakan kaedah Computer Assisted Personal Interview CAPI dengan pekerja sementara kajian menggunakan tablet bagi menggantikan borang tanya yang dicutang semasa mereka menjalankan temu duga bersemuka dengan keluarga terpilih. JPES memberi jaminan kepada semua keluarga atau isi rumah yang terpilih bagi kajian. Maklumat yang dikumpul akan disimpan sulin dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemu duga yang datang membuat lawatan adalah mereka yang dilantik melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan serta memakai vest JPES. Hasil yang diperoleh melalui KTK 2020 akan dapat memberikan sumber maklumat yang penting bagi kegunaan perancangan sosio-ekonomi negara. Bagi maklumat lanjut, hubungi Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui talian 2230265 pada waktu pejaban atau melalui email info.statistics@jpes.gov.bn atau melayari laman sesawang www.deps.gov.bn. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri meneruskan lagi operasi bersepadu bersih kali ke-17. Operasi kali ini membabitkan pemindahan atau membersihkan kenderaan-kenderaan yang terbiar di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Bandaran. 10 buah kenderaan telah ditarik oleh agensi-agensi penguatkuasa operasi dan dipindah ke tempat simpanan bagi proses seterusnya. Terdahulu, 54 surat telah dikeluarkan kepada pemilik-pemilik kenderaan terbiar dan diberi tempoh 14 hari untuk memindahkan kenderaan-kenderaan berkenaan. Semasa tempoh tersebut, 44 buah kenderaan telah dipindahkan oleh pemilik masing-masing. Sebahagian Jalan Raja Isteri berhampiran pusing keliling Jalan Raja Isteri dan Jalan Lorong 1 Barat Seria kini ditutup sementara kepada para pengguna jalan raya. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan akan mengambil masa selama 2 bulan bagi melaksanakan kerja pembaikan paip pembentungan yang pecah di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya diingatkan untuk menggunakan jalan alternatif serta sentiasa mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan. Bagi sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123, live chat 8333-123 atau Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn.